makhluk. Okey, cerita Okay. Dia semua orang ada imbued memory lah. memory ya. Imbued memory. Okay. So dalam imbued memory tu, sebab tu lah apabila Islam datang, Islam nak membebaskan manusia daripada perhambaan kepada makhluk, Betul. kepada penghambaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Islam datang untuk membebaskan. So bila bebas, kita punya thinking ni is bebas tau. Our thinking is bebas. Yes. Along the line, setiap rasul datang membebaskan manusia. Setiap rasul datang membebaskan manusia. Apa jadi pada rasul sebelum? Sebab being corrupted. After one or second generation, ada being corrupted. Why being corrupted? Ada orang yang beri pandangan. Orang beri pandangan. Pandangan dia. Pandangan dia Tak kisahlah dia pendeta ke, ustaz ke, apa ke. Apa dalam hati dia, hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah tahu. Sebab kalau dia tak ikhlas, maka iblis boleh hasut dia. Hanya orang ikhlas saja being protected. So kalau dia cakap, pandangan dia cakap, example kalau aku cakap supaya kau jadi follower aku. Sekarang ikhlas ke tak? Tak ikhlas. Yalah, habis dia nak ikut siapa? Semua adalah free untuk kita berfikir, menilai. Semua kena menilai. Termasuklah bila Al-Quran disampaikan untuk kita menilai, oh ini dari Allah. Jadi bila kita nampak ayat Quran, jelas sendiri, ayat Kitabul Mubin, kita jelas nampak bahawa kita dapat menilai dan akal sendiri bahawa ini dari Allah. Dan kita bebas memilih. Baru Allah menghitung kita. Betul. Pilihan kita. Betul. Kalau kita ikut aja apa yang nak hitung. Allah dah cakap jangan ikut, menilai sendiri. Pandangan orang semua kena filter kecuali pandangan Rasulullah SAW. Pandangan Rasulullah. Kalau pandangan manusia ni, kalau ustaz cakap Nabi Isa tu anak Tuhan, satu kampung pun percaya. Sebab apa? Sebab ustaz tu dia nak control the information, hanya dia yang bos. Sebab dia mimpi jumpa Nabi Isa, semua orang percaya. Ada dia mimpi Nabi Khidir ke. Last sekali siapa bos? Ustaz tu lah yang membawa cerita. So nampak tak? Penceritaan ni menyebabkan orang itu berada di tampuk kuasa. Kan? Okay. So apabila orang belajar ekonomi, ilmu ekonomi, sampai PhD, yang ajar tu, apa tujuan dia? Adakah nak memandaikan manusia ataupun nak menyembunyikan sesuatu? Sebab kita punya ekonomi, yang paling penting, bukan ekonomi lagi dah. Cetak duit. Cetak duit. Sebab tak guna kau ada semua teori ekonomi, habis tu ada orang boleh cetak duit, kau dan aku tak boleh cetak duit. Hanya satu pihak saja. Satu pihak boleh cetak duit. Dan dia punya ekonomi pertahankan dia lah. Yes. Jadi bila dia boleh cetak duit, kan? Kita punya fikiran untuk manage ekonomi adalah berkisar dengan cetak duit. Okay. Money, fiskal, policy, monetary. Okay, now. Aku dengan kau, katalah kita buat bisnes di Myanmar. Myanmar, negara mundur lah. Kita buat bisnes di Myanmar, import export. Kau rasa duit kau, kau nak simpan in ringgit Malaysia atau in Myanmar currency? Baik ringgit lah. Ringgit. Kau faham tak? So kita adalah traders, maka kita akan simpan in ringgit. Ringgit lah. Kalau kita duduk Myanmar. Tapi kalau kita duduk US? US lah. Yes. So itu yang berlaku dekat Malaysia. Apabila kita tak kontrol, kunun-kununnya free trade. Kan? Capital free flow. Siapa yang rugi? Kita lah rugi. Kenapa kita kena ikut cakap orang yang bagi pandangan free flow currency? Sebab itu benefit dia. Faham? Kalau kita duduk kat Myanmar, kita mesti advise kat Myanmar. Free flow. Sebab kita nak simpan in ringgit. Tapi kalau kerajaan Myanmar kata tak boleh. Semua barang, beras ekspor Myanmar kena convert to currency Myanmar, masuk balik yang Myanmar. Betul?
barulah ekonomi Myanmar tu akan berkembang. Tapi kalau tak buat macam tu, nampak tak? Kita ekspor palm oil, duit Bayar keluar. in pound sterling, simpan dekat UK. Nak bawa balik kena bayar lagi. Jadi dia orang tak bawa balik. Siapa yang rugi? Dia tak pusing kat dalam. Yes. So, apabila kita cerita pasal duit yang dicetak, so apa teori dia, apabila orang keluarkan duit daripada Malaysia, kita akan makin miskin lah. Kita jual barang kita, palm oil, crude oil, tapi duit semua simpan di luar. Okay. Paling teruk Nigeria. Semua orang kaya duduk kat London. Orang kaya hitam semua duduk London. Okay. Sama je. Semuanya adalah negeri-negeri jajahan British lah. Okay, aku ambil contoh. Okay. Ni macam mana kita nak manage duit? Kan? Macam mana kita nak manage duit? Okay. 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 Kau tengok ini adalah jajahan. Okay. Kalau jajahan kita punyai, so kalau kita tak payahlah cerita satu Malaysia, kita cerita mungkinlah ini 100 ekar lah. 100 ekar je. Senang faham. 100 ekar. Okay. 100 ekar. Kau buat macam ni. Satu, dua, tiga, empat. Kita ambil sampel 100 ekar. Ini adalah ada 25 petak. 25 petak. 25 petak, satu petak katalah 4 ekar. 4 ekar. Betul. So 10 4 ekar. Makanya 1 hektar lah. Okey. Kita hanya nak fokus benda ni saja. Fokus benda ni macam mana kita nak govern ekonomi 100 ekar. Ekonomi 100 ekar. So kita hanya ada 25 orang saja. 25 rakyat lah. 25 rakyat. 25 family lah. 25 keluarga. Okey. Tanah ni kita punya. Okey. Maka kita yang kontrol. Kita yang tentukan penggunaan tanah ni apa yang boleh digunakan. Kita ambil contoh, kita ambil dekat sini, kita buat sini adalah pelabuhan. Port pelabuhan. Jalan semua pagar. Okey. Dari sini pelabuhan, sini adalah tempat aktiviti ekonomi. Ini commercial aktiviti ekonomi. Komersial lah. Trading. Trading hub. Okey? Now, dekat sini semua orang ni apa yang paling perlu? Kita bukan perlu gold. Kita perlu apa? Makan. Ini adalah pertanian. Siapa yang duduk kat sini dia kena bertani je. Dia tanam padi ke, tanam tomato ke, whatever lah. Padi, betul? Lepas pertanian, penternakan. Kau letak kat sini, penternakan. Okey. Betul? Penternakan. Ni ayam, kambing. Kau letak apa yang kau makan je. Benda yang bukan kau makan, dia anggap luxury. Kan kau tak makan kau tak makan kuda, kau tak payah bela kuda. Unless kalau kita duduk kat Kazakhstan. Kan? Ni ayam, kambing, lembu. Okey. Samalah petak-petak ni. Okey. Barang ekspor yang tinggi, katalah sini sawit. Betul? Okay, tak apa. Ini kau letak kat sini, kau letak kilang-kilang. Betul? Ini adalah seksyen jana kuasa. Mungkin kat sini ada sungai, ada kan untuk cooling lah, whatever lah. Seksyen jana kuasa. So, apa lagi? Yang sangat perlu. Ini adalah water treatment plant. Betul? Benda asas lah. Benda-benda asas yang kita perlu. Apa lagi perlu?
Apa lagi? Apa lagi? Ini adalah buat pakaian. Ini adalah sebab ni trading hub, maka sini kilang-kilang Mana benda asas kena ada dulu. Kilang-kilang benda asas lah. Yang memang kita perlu. Okay. Apa lagi? Macam Singapura macam mana dia tak ada tempat. Saya bukan bincang Singapura. Ini saya bincang negara yang boleh hasil penghasilan. Singapura adalah only a trading hub. Singapura hanya di sini saja. Okey. Di seluruh Malaysia, sebenarnya Singapura kontrol pelabuhan. Okey. British datang, kontrol semua pelabuhan. Sebab itulah kat Kelantan kau tak boleh buat pelabuhan. Kat Kedah kau tak boleh buat pelabuhan. British datang jahanamkan Kuala Kedah. Dia pergi buat kat Penang. Dia buat kat Penang. Sebab dia nak kontrol pelabuhan. Yang kat sini biarkan jadi backward. Itu sebab apa pergi Melaka pelabuhan. Betul, pelabuhan. So dalam semua negara dia ambil Hong Kong. So kalau untuk kes Singapura, maka kita akan discuss ekonomi pelabuhan sahaja. Faham tak? Dia punya structure ekonomi totally different. Tak boleh pakai ekonomi yang macam ni. Dia a different PhD on Singapore, on Hong Kong, on Rotterdam, kan? Totally different. Okay. Ini adalah negara yang self-sufficient. Okay. So bila kau dah self-sufficient dekat sini, then kau issue kau punya own currency. Keluarkan duit sendiri. Inilah kita panggil ringgit Malaysia tu. Ringgit Malaysia. So kau panggil katalah Ridwan own money, RM. Okay. So Ridwan money, penternak duit APEC lah. Duit APEC. Penternak ayam mahu something padi. Nampak tak? Kalau zaman dulu pakai barter trade lah. Aku bagi seekor ayam, kau bagilah 3 kilo beras. Betul? Tapi selepas kita ada duit APEC, dia orang trading semua duit APEC lah. Yalah. So dalam ni, hanya duit APEC legal tender. Okay. Siapa yang keluarkan? Pemerintah. Orang yang own di tanah. Sebab kita yang ni kan orang yang own di tanah. Okey. Terus dia yang letak harga. Apa dia? Siapa yang tentukan harga ayam, harga padi? Dia yang issue, maka dia yang tentukan. Dia tentukan. As a start, semua orang tentukan. Okey. 1 dinar. Okey. Sama dengan katalah 1,000 duit APEC. Ya. Betul? Ya. Sebab apa dia nak pakai duit APEC? Sebab dia boleh print. Dinar dia tak boleh print. Ya. Kan? Dia nak lombong emas kat mana? Okey. So dia pakai duit APEC. Tapi duit APEC ni hanya laku dalam ni sahaja. Okey. So duit APEC tu fluctuate macam mana pun, orang dalam ni happy tak? Makan cukup, semua cukup. Okey. Kalau orang kata $1 sama dengan 10,000 duit APEC. Apa kita kisah? Sebab kita tak bagi dia buat keluar kat sini. Semua barang yang nak buat keluar, katalah ayam. Pasal dia tak perlu import. Yes. Katalah ayam, dia orang nak eksport. Tapi dalam ni tak cukup. Kita tak benarkan. Tak boleh. Ayam, kalau lebih, baru boleh eksport. Dan setiap eksport, currency kena bawa balik. Tak, macam Myanmar punya kes tadi kan. Kau tak boleh eksport, kau simpan duit kat luar. Kalau kau nak simpan kat luar, kau keluar dari tanah ni, aku tak boleh. Faham? Kalau kau eksport tu US, tapi duit tak bawa balik, kan? Maka dengan kau keluar, orang lain masuk. Okey. So rakyat dalam ni kita kontrol. Sebab ekonomi kita ni, kita kena kontrol the ekonomi because of duit dicetak. So, yang penting sekali duit lah. Duit kita tu. Currency ya. Tapi kita kena self-sufficient. Sebab kalau kita tak kontrol, semua orang ternak ayam, buat apa jual dekat duit APEC? Duit APEC tak ada value. Tak ada value. Aku nak US dollar. So apa berlaku? Dia eksport semua. So dalam ni, ayam tak cukup. Bila eksport pula, currency tak patah balik. Betul? So, dua perkara penting. Most important thing is you control your own currency. Dan currency itu datang balik. Tapi setiap ekspor datang balik. Sebab Malaysia, current account always surplus. Okay. Malaysia current account always surplus. Every month, year in, year out. For the past how many years? Duit kita memang
kita ekonomi kita majulah, kita sihat. punya ekspor lebih daripada import. Berapa bilion? Beberapa bilion. Nanti kau cek ada tak? Memang every month a few billions. Berapa setiap bulan kita memang ada X bilion Itu kira kita duit. berlebihan. So duit tu memang bilion. berlebihan. So kalau duit tu berlebihan, bila ekspor ni kau convert masuk balik, so dalam ni kau akan ada banyak foreign exchange. Ya. Sekarang duit tu kat mana? Duit itu yang government kena pegang. Sekarang duit tu kat mana? Mana aku tahu. Mungkin tak ada surplus. Sebab apa tak ada surplus? Memang nampak surplus ekspor. Tapi duit simpan dekat luar. Okey, ikut statistik memang kita surplus. Memang kita surplus. Tapi apa jadi yang duit tu kita tak tahu. So bila ada duit lebih ni, bila lama-lama kau ada duit forex, duit ni pun tak laku. Duit kertas juga. Sama lah duit APEC ni dengan duit Mak Saleh. Greenback. Dia pun cetak juga. Ya, ya. So kau tukar duit ni kepada benda yang bernilai. Betul? Ya. Kau pergilah buat projek kat Battersea. Tu bila kau ambil pakai duit forex ni, pergi beli Battersea, ada value tak? Sekarang harga makin naik tak? Battersea ni apa? Battersea dekat London yang Najib pergi beli tu. Dia pakai duit Sam Dabi, SP Setia, EPF. Syarikat. Dia bangunan. Dia beli bangunan. Beli Beli harta lah. Beli aset lah. Beli aset. So kita beli aset. Mana kita tak boleh simpan duit begitu sajalah. Tak boleh. Itu bodoh. Kau pakai simpan. Ada orang duk print duit. Kalau kat sini, Apek print duit. Kalau aku simpan, tak ada nilai. Lah aku. Apek duk keep printing. Dia pertukaran saja. Kita mesti tukar barang. Apek print duit bukan untuk untung. Sebab dia nak govern this. Untuk memerintah. Untuk mengurus. Untuk mengurus. Itu dia nak govern. Tapi kalau orang yang print duit tu bukan nak govern. Untuk menindas. Agen kau ada masalah. Tapi itu mampus bila. Itu kira negeri lain punya kerja lah. So kita ni, kita print duit untuk govern benda ni. Tapi bila duit kita banyak, sebab kita ekspor lagi banyak daripada import, kita akan ada lebihan. Dan kita bawa balik exchange. Bawa balik masuk negara dan buatkan projek pembangunan. Yes, buat projek. Mungkin kita pakai forex tu untuk kita import besi apa, kita buat kilang gula. Sebab kilang gula ni akan ekspor lagi banyak. Betul? Okey, tapi dalam kes Malaysia, kita dah zaman Mahathir dah bangun from agriculture, ekonomi pertanian, kelapa sawit dan getah utama dunia, jadi industri mikrotransistor utama dunia. Itu pun dah berlalu. Sekarang kita jadi perkhidmatan, logistik, services lah, financial services. Cuba bertanding dengan Singapura. Cuba kau tengok dalam semua tanah ni, kau nak jadi services. Tak perlu kan? Hub saja. Pelabuhan siapa kontrol? Di seluruh area. Singapura kan? Singapura. Can you compete with Singapura? Oh, tak boleh ya. Kau jangan compete. Tak guna aku compete main bola kalau aku pandai badminton. Ya. Lantaklah kau pergilah main bola. Aku nak main badminton je. Okay. So last kali kau kena ada self sustain. Kau sustain negara kau. Ya. Singapura tak boleh sustain. Dia adalah trading nation. Ya. So dia perlu kau kan? Ya. Betul? Ya. Dia perlu ayam kan? Ya. Dia perlu padi kan? Ya. Tapi nilai dolar dia tinggi. Sing dollar tinggi. Tak kisahlah. Kau sing dollar tu kau convert benda yang boleh masuk dalam ni. Okay. Kau bukan simpan sing dollar. Kau jual kat dia, berapa harga pun apa kau risau. Dia kena beli juga. Dia buat reverse costing je. Okay, now keadaan Malaysia, duit tu daripada 3.8 sekarang dah 4.8. Is it good or bad? Baik ke buruk? Buruk lah. Buruk ya. Kenapa buruk? Selama ni, orang yang simpan duit jadi apa? Makin turun nilai. So, harta jadi miskin ke jadi kaya? Ya. So, ini adalah projek memiskinkan semua orang yang simpan ringgit. So now, disebabkan ringgit makin turun, kalau kau adalah eksporter dekat sini, kau rasa kau nak bawa balik duit tak? Macam aku cakap tadi, antara kita bisnes dengan Myanmar, kita nak simpan duit kat ringgit. Sekarang kita bisnes dengan US. Kita simpan kat US lah. So makin lama, semua orang makin simpan dekat US. Makin keluar lah. Makin keluar. Dan kita pula tak kontrol. Okay. So bila makin keluar, kita lagi makin miskin ke makin kaya? Makin miskin lah. Makin miskin. So dia jadi domino effect lah. Kalau duit makin jatuh, dia lagi makin jatuh. Okey. Katakan kita take over kementerian, kita jadi Menteri Kewangan.
Sebagai kalau kita Menteri Kewangan atau kita nasihat Menteri Kewangan, apa apa langkah kita boleh buat sekarang selamatkan Malaysia? Nombor satu, benda yang kita nak guna mesti kita boleh sustain. Boleh sustain. Kita self sufficient. So first kita sustain ourselves first. Makanan mesti cukup. Pastikan semua cukup. So apa yang berlaku bila semua cukup, maka anything yang nak ekspor, kita mesti cukup dulu. Sebab apa tahu? Jangan ekspor sehingga cukup dulu bagi sendiri. Aku ambil contoh. Kita pergi Myanmar. We are a trader. Trader. Kita trader. Apa aku buat dekat Myanmar? Aku trading cabai. Kita trading cabai. So kita import cabai dari Malaysia. Ni contoh lah. Import cabai dari Malaysia masuk kat Myanmar. Betul, kita pun jual. Kau rasa petani Myanmar, kau suka ke tak? Sukalah. Tak suka. Tak suka. Kita tak sukalah petani Myanmar. Sebab kita trade cabai. Dia always import dari kita. Sebab we don't own the land. Kita hanya importer cabai. Dari Myanmar. Dari Malaysia ke Myanmar. Dari Malaysia ekspor ke Myanmar. Ekspor ke Myanmar. Kita ekspor ke Myanmar. Kita sukalah kita jual kat dia. Kita jual kat dia. Tapi kita tak suka petani dia. Tak suka. Kita tak suka. Kalau petani dia tanam cabai, kita kurang ekspor. Become kita punya kompetitor. Kita tak mau saingan dari dalam sana. So apa kita buat? Bila ada petani dah kita turunkan harga. Kita turunkan harga sampai dia run up. Betul? So last kali dia always bergantung kepada ekspor. Import. Which is daripada kita lah. Kita jatuhkan ekonomi pertanian dia lah. Disebabkan kita ekspor, maka kita tahu tak cabai apa yang orang lain nak. We are trader. Kita tahu Singapura nak cabai grade A hanya boleh ditanam di tanah tinggi Myanmar. Maka kita ambil petani, sewa tanah, tanam cabai grade A tanah tinggi, export to Singapore. Faham? So export tu jadi mahal. So sekarang makin lama export mahal, duit kita simpan kat mana? Kita export dari Myanmar ke Singapura. Duit simpan kat Singapura. Nampak tak? Negara ni akan jadi miskin in perpetuity. Faham? Boleh lagi bro. Bagi lagi contoh. Kau faham? Ini aku cerita pasal traders. Sebab trader tak suka negara self-sufficient. Bila dia tak cukup baru kita boleh jual kat dia. Yes. So kita kena pastikan dia sentiasa tak cukup. Kita mau jual barang yang dia tak ada dan kita tak mau dia ada. Simple aja. Simple je. So benda-benda ni lah kita kena buat. Kita tak nak jadi kat kita. Siapa yang nak import? Siapa nak import cabai? Kita kena make sure kita taxkan supaya cabai dia harga mesti sama atau lebih daripada yang ditanam dalam negara. Kita nak protect the petani. Sebab petani tu always kena tanam cabai. Kalau tidak, petani tu kata, malas lah aku tanam cabai. So mana-mana cabai dari luar kita kena cukaikan lah. Kita kena cukaikan. Kita kena buat test. Macam mana Jepun buat test. Nak masuk cukup susah. Macam mana Indonesia buat test BPOM. Nak check barang-barang makanan nak masuk memang susah. Australia memang susah nak masuk barang makan. Sebab apa? Sebab benda ni adalah self-sufficient untuk negara sendiri. So makanan memang kena buat macam tu. So setiap yang nak ekspor, kita kena pastikan dalam negara mesti cukup. So yang that's why kalau pembuat kereta dia tak suka negara itu buat kereta lah, dia dapatlah jual kat dia. Macam Amerika sekarang susah, China lah net eksporter kereta elektrik semua. Tapi kalau kita rasa itu bukan strength kita, sebab kita kena tahu yang paling penting inflation adalah makanan. Baju kalau jadi harga mahal, kau tak tukar baju 2 tahun pun okey. Makan kau kena makan setiap hari. Kau kena bagi orang perut kenyang dulu. Jadi inflasi ialah kerana makanan, harga makanan naik. Yang penting harga makanan. Yang penting makanan.
Okey, itu satu. So nampak tak? Kau So dah makanan kita harga naik Ha? kerana kita tak self sufficient. semua orang boleh main. Harga boleh main sebab trader yang pegang. Tapi dia kata dedak yang mahal. Apa Dia nak bela dedak baja semua dia dalam tangan orang. Kau buat? Kena buat kilang dedak, kena buat keluarkan. Benda yang self sufficient, yang negara perlu. Yang Kau diperlukan oleh yang makanan. untuk makanan kena buat, kena self Semua sufficient. sokongan. Okay. Kau tak boleh buat research ke? Kalau ayam makan jagung, kau tak boleh tanam jagung, kau ada banyak kelapa sawit, kau ada banyak benda-benda lain, kau buat research dah. Makanan yang dalam tu. So orang yang dalam ni hanya makan yang self sufficient, yang mana semua orang makan ikan. Kan? Kau makan ikan yang mana ada dalam ni lah. Ikan yang salmon, trout tu jadi sangat mahal lah. Lantak lah. Betul tak? Kita kena self sufficient. Makanan asas lah, beras, Betul. beras, dedak, ayam, Yes. ikan, lembu, kambing. So, okay. The moment kau dah settle benda ni, betul? Lepas tu inflation jadi apa pun, duit kalau kau boleh pakai ringgit apek, betul? Kau apa kisah? Tak kisahlah. Kan technically ringgit apek di value ke apa ke, kalau kau ayam, kau tak boleh ekspor. Betul? Kalau ringgit apek tu daripada RM1 jadi RM10, kau still kena jual RM1 juga. Sebab where are you going to sell? Sebab ni dalam negara. Kalau dia asyik nak ekspor, dia kata kau keluar je lah. Orang ni pula nak take over untuk jual ayam. Actually, kejatuhan harga dan inflasi ni, kejatuhan ringgit dan inflasi ni menguntungkan siapa yang keluarkan makanan tempatan. Tapi masalahnya kena kawal import. Dan bukan, tak ada orang yang keluar sebab kita memang dictate by trader. Trader yang dictate. Harga beras jadi naik. Siapa yang dictate? Trader. The trader, the importer. Faham? So importer tu, ada tak importer tu sebenarnya dia pun exporter juga. Ada kita punya beras yang murah, eksport tu Singapura. Untung banyak. Okay. Betul? Lepas tu duit simpan dekat Singapura. Boleh? Boleh? Kau ekspor minyak kelapa sawit. Berapa ramai orang setuju benda subsidi kelapa sawit. Kau ekspor dekat China. Tapi duit tak convert sini. Duit tak sana. Okay. So bila kita inflation first kali kita kena tackle lah orang perut mesti kenyang. Okay. Now, dah settle lah. Perut dah kenyang. Perut dah kenyang. So now kita nak disposable income. Supaya orang boleh berbelanja dengan lebih senang. Antara benda yang paling berat orang bayar ialah rumah. Okay. Kita ni the whole Malaysia semua jadi immigrant. Asal tak dapat rumah. Semua tanah tak ada. Kita macam pendatang je. Kita bukan tuan punya tanah lagi. Orang kampung baru first generation datang KL. Tanah dia di Kedai. Dia orang Kedah datang kat Malaysia, dekat Kuala Lumpur cari kerja, betul? Sama tak dia dengan pendatang Bangladesh? Sama. Kalau setakat nak datang sini untuk mencari kerja, rumah kena sewa, nak cari makan gaji, betul? Lebih baik pergi cari kerja dekat Australia. Lagi besar duit. So bila datang sini boleh nak kerja, tapi dengan syarat kita nak jadi businessman. Kita nak kumpul duit sebab kita negara kita apa? Kan? So bila kita sini, kita mesti ada advantage compare to pendatang. Kalau tak ada advantage, lingkup kita. Mereka pula ada advantage. Lepas tu apa kita buat? Ini apa yang China buat. Negara komunis. Property semua owned by state government. Kau dapat lease sahaja. Bila kau dapat lease sahaja, harga property semua turun tak? Turun. Bila harga property turun, okey tak? Kau bayar sewa rendah, kau beli rumah rendah, kau beli waktu kau nak hidup kan, lepas kau mati lantak ah. Kenapa kau nak kumpul-kumpul duit? Lepas tu anak kau kena kerja lagi. So kau control di China macam tu tanah. Yes.
kau kena kontrol harga hartanah. Kontrol harga tanah. Sebab kita nak bagi orang kenyang, bukan nak bagi orang kaya dengan hartanah. Kau tengok dalam buku bank, duit ada berjuta. Betul? Bila duit ada berjuta, tapi makan pun tak cukup. Buat apa? Kan? Kau turunkan harga hartanah. Jadi Malaysia macam mana nak buat? Semua tanah leasehold. Letak tanah leasehold, Leasehold 40 tahun. dia akan Semua jatuh tanah harga. Jatuh harga. Leasehold 40 tahun saja. Oh, leasehold 40 tahun, Leasehold 40 tahun. dia akan jatuh harga. Jatuh harga. Kau jatuhkan harga hartanah. Then semua orang, okay, hartanah punya expenses dah kurang, betul? Ya. Boleh hidup kan? Rumah ada, makan ada. Apa lagi kau nak? Then kau start govern. Kan? Orang luar tak. Yang penting kamu mesti dapat tanah sekarang dengan harga yang patut, yang mampu lah. Now the freehold orang tak mampu. Orang kaya saja Siapa mampu. yang beli tanah tapi tak usahakan, government boleh ambil balik. Leasehold jadi kosong. Example lah. Ada tak orang dia ada 100 juta, dia beli ladang kelapa sawit 30 juta. Ya. So dia tinggal 70 juta campur 30 juta. Betul? Ya. Sama kan? Tapi ladang kelapa sawit tu dia biarkan sebab dia nak tunggu harga naik. Apa jadi? Aktiviti ekonomi kita jahanam. Tak ada aktiviti. So itu ambil balik. Orang kita tak boleh ambil. So ambil balik kita usahakan. Kena gerakkan lah. Kira ekonomi mesti digerak. Ekonomi tanah lah. Ini ekonomi tanah. Orang tak boleh simpan properti. Ada orang ada 10 properti. Ya. Tengok kat atas, biar kosong. Kat bawah ni sebab apa? Kat atas. Kok Atas kosong. kau bagi orang sewa free pun apa salahnya? Sama tak orang sewa free dengan tak ada orang sewa? Bagi baik orang sewa free. Kalau tak ada sewa, maka tak diusahakan. Government boleh ambil. Sebab kau kena tahu, kau kena deal dengan this landlord. Landlord yang ada duit banyak, Kalau beli property tapi tak usahakan. Kalau property tak usahakan, kita cukaikan dia atau paksa dia. Macam-macam lah kita boleh cukaikan, mungkin cukai dia jadi triple. Kan? Kalau sebab tak diusahakan. Yang mesti menjalankan aktiviti. Siapa ni? Tanah kita ni ada 4 ekar, 25 keping kan. Siapa tak usahakan, chase them out. Ataupun dia usahakan, tapi duit semua parking kat luar. Macam katalah dia bela kambing. Betul. Dia kambing, lepas tu dia ni simpan kat luar. Itu pun kau chase them out. Ini semua geng-geng Nigeria tu, kalau kat Nigeria, Ini semua kartel-kartelnya. geng-geng Nigeria tu, kalau akan ada lah orang yang perangai sama macam Nigeria tapi kat Malaysia. Chase them out. Duit mesti patah balik. Sebab duit patah balik sebab kita nak guna duit tu untuk Aktiviti ekonomi kita. kelestarian ekonomi ni je, 100 ekar ni saja. Okay. Then how do you control? Bagaimana nak kawal? Ini orang cuci duit, orang simpan duit, larikan duit, sorot duit. Macam mana kawal? Kau rasa Putin boleh kawal tak? Putin Xi Jinping boleh tak kawal? Mereka kawal cara diktator lah. Then, sebab bila akhir zaman, ramai orang baik ke orang jahat? Orang jahat lah. Orang jahat kau kena manage by fear ke manage by love? Kau kena manage by fear. Ya, bagi takut. Manusia tak takut Tuhan bang. Dia tak takut. Tapi dia takut kena tangkap. Kita kena buat Dia takut masuk penjara. Yes. Putin boleh bagi hilangkan orang. Boleh bagi hilangkan orang. Jack Ma pun Jack Ma pun sudah senyap. Okey. Ada penjenayah, dia bunuh orang. Betul? Hukuman bunuh okey kan? Sebab kalau kau tak bunuh, tengok-tengok dia masuk penjara, lepas tu dia keluar, dia jadi jiran kau. Lepas tu dia masuk penjara pula, bunuh dan rogol. Kita pula ada anak perempuan. Kita duduk sebelah rumah kita. Macam? Betul tak? Lebih baik kena tangkap, hukum bunuh. Now, penjenayah ekonomi, kenapa tak bunuh? Di China dia tembak. Tembak aja. Di Rusia dia hilang. Siapa yang buat susu, kan, affected, susu baby dulu, habis kena tembak. Siapa buat money laundering, ini kalau kita dah buat law, kau tak boleh simpan dia kat luar sebab ini berkenaan dengan kelestarian ekonomi 100 hektar ni. Tapi kalau kau belot, sebelum kau belot sebenarnya kau just keluar je lah. Aku nak bagi tanah 4 ekar ni kat orang lain lah. Supaya lagi 25 orang ni happy. 24 orang baik, ada 1 ekor je yang jahat. Kau better keluar. Sebelum aku tangkap, kau habis juga. Kan? Itu sebablah
makin menjadi amla ni, all the money laundering, Betul. semua termasuk PM terlibat sekali. Semua dia sapu lagi banyak. Dia Trilion, bilion. ada orang kalau yang jahat lah. Perangai orang yang jahat ni, dia macam kalau zaman sekarang, kalau zaman dalam Al-Quran, Allah cerita yang jahat tu Namrud, Fir'aun. Zaman sekarang kita nampaklah yang jahat tu adalah Netanyahu punya geng. Dia cakap orang teroris padahal dia teroris. Betul tak? Dia cakap orang bunuh baby padahal dia yang bunuh baby. Apa yang dia cakap sebenarnya dia yang buat. Nah, jadi orang lupa yang dia tu setan besar. Sebab dia nak tunjuk orang lain setan. Jadi orang lupa yang dia lah yang sebenarnya setan. So inilah modus operandi beberapa orang. So now government sekarang you say kena buat drastic ini. So sekarang apa PMX buat ni? Dengan PMX ni dia pakai akta SPRM, suruh orang pergi isytihar mana harta mereka bawa lari semua seluruh dunia ni macam Tun Zaim punya. Berkesan tak? Apa tujuan dia? Inilah nak cuba bawa duit balik. Tak tahulah apa tujuan dia. Duit tu kita print duit je. Kita print duit. Duit tu duit. Benda tu benda dah berlalu. Kenapa semua tenaga tak digunakan untuk fokus dalam ni makmurkan. Benda-benda SPRM tu dia tak boleh campur, set aside bagi SPRM dengan full of lawyer pergi kerja. Biar dia orang yang buat. Kita keep moving forward. Macam saya, Mat. Saya businessman. Okay. Kalau saya ada masalah, legal masalah, aku report polis, polis tangkap staff aku, betul? Lepas tu kalau ada orang nak sue aku ambil lawyer, pergi ke court. Tapi kalau aku yang sibuk, macam mana aku nak develop aku punya business? Fokus business lah. Macam mana aku nak kembangkan business aku? So macam mana kau nak govern kau punya ekonomi, kau nak kembangkan ekonomi sebab kau masih lagi duk cerita pasal history. Orang lama memang ramai lah yang jahat. Aku tanya kau, Syiah dulu dengan Sunni kan memang ada macam-macam lah gaduh. Bunuh. Tapi kenapa sampai hari ni masih lagi duk ingat kan? Husain kena mati dekat Karbala, kena sedih-sedih. Ini macam kena rasuk dengan iblis je. Benda tu dah berlalu. Apa salahnya kita jadi orang yang keep moving forward, enjoy life. Allah akan menghitung. Itu Allah akan di akhirat itu. Dia orang dah dapat dia orang punya habuan. So kita sekarang kita pula enjoy lah kan. Tak payahlah gaduh-gaduh. Tak dapat enjoy pun pasal separuh daripada masa pergi tumpu benda yang dah berlalu. Itu perangai apa? Itu nama dia perangai dendam kesumat. Okey. Kau tahu siapa yang dendam? Iblis. Iblis lah makhluk yang dendam. Iblis lah makhluk yang pertama sekali cakap bohong. Dia cakap bohong dekat Nabi Adam alaihi salam. Apa tak? Iblis lah yang merajuk dengan Allah sebab tak jadi. Dia yang cemburu. Ini semua ni benda-benda tu yang kita boleh tengok dekat watak-watak manusia. So kalau watak-watak macam ni kita jangan ada lah. Kan? Kita just nak memakmurkan. Allah datang kan kita dekat dunia ni untuk memakmurkan dunia. Nak memakmurkan dunia kau rasa kau kena cerita sedih-sedih, Husain matilah, cerita sedih-sedih, orang ni curi duit lah. Habis kau lupa nak memakmurkan dunia. So kau fokus memakmurkan dunia, yang mana salah ada polis, ada SPRM, let them do it. Kalau betul-betul, tak betul. So now you think our energy is too much politicking lah. Too much. Sebab dia nak, kita dua hanya diuji dengan duit. Harta saja. Hari ni duit banyak, besok duit sikit. Lagi duit banyak, lagi dekat dengan Tuhan. Lagi duit sikit, lagi dekat dengan Tuhan. Berarti besok dapat lagi duit banyak, lagi dekat dengan Tuhan. Ini sahaja kita punya travel. Demi masa semua orang rugi kecuali beriman, amal soleh. Lepas tu benar, lepas tu sabar. Betul? So sabar. Kalau miskin, sabar, amal soleh tambah. Kalau kaya, sabar, amal soleh tambah. Betul? Tapi orang yang diuji dengan kuasa, bila nak hilang kuasa, apa Fir'aun buat?
Dia bunuh Dia baby. bunuh. Sesiapa yang cabar dia. Dia mengaku dia Tuhan. So bila walaupun kau amal soleh, walaupun kau beriman, walaupun kau beramal soleh, kau bercakap benar, bila kau diuji kau tak sabar, kau start cakap bohong. Amal soleh kau buat amal yang jahat. Iman kau pun melayang. Nampak tak? So orang yang diuji dengan kuasa, ramai tergolek. Kita dua tak diuji dengan kuasa. Kita boleh cakap je. Kalau Allah bagi kuasa, wallahu alam. Sebab itulah semua sahabat ataupun orang-orang yang hebat bila dapat kuasa dia nangis. Sebab dia tahu ini ujian ultimate. Nabi Adam AS tak minta jadi khalifah. Allah nak dia jadi khalifah. Yang minta nak jadi khalifah adalah Iblis. Dan dia cakap bohong. Dia bohong. Dia takabur. Ramai tak? Orang Ramai. cakap bohong, Ramai. ingkar, tapi nak jadi ketua. Ada tak kat dunia? Dan tak mengaku. So, ini pengikut Nabi Adam ke pengikut Iblis? Kan? Pengikut Nabi Adam atau pengikut Iblis? Yang nak jadi ketua dan cakap bohong. Nabi Adam, Iblis cakap bohong kat Nabi Adam. Cerita pasal pokok kuldi tu. Semua dia wayang je. Dia cakap bohong je. Kan? Dia akan hasut kita dengan cakap bohong. Dan cakap cerita ni sedap dengar. Dan cerita dia pula semua is about future. Future. Hope. Masa depan. Kalau kau buah pokok kuldi ni, nanti Boleh dapat ni. Yes. Benda yang cantik-cantik lah. Cantik-cantik. So akan ada lah orang kena Masa depan. kena tipu kan. So nampak tak? So dekat dunia ni kau boleh perhati ada golongan iblis. Kau kena tahu. Kafir tu adalah orang yang tak ikut Quran. Orang kafir ayat Quran adalah pelaksana agenda syaitan. Orang kafir ni adalah pelaksana agenda syaitan. Kita jangan ingat orang kafir tu ialah antara orang Islam dengan orang tak Islam. Orang beriman dengan tak beriman. Sebab dalam orang beriman pun ramai juga yang tidak mengendahkan Al-Quran. Allah akan jadikan setan bersama-sama dia, itu surah Az-Zukhruf. So sama je. Dia kata dia orang Islam. Tapi dia berpaling dari peringatan Allah. Berpaling daripada Al-Quran. So sebenarnya orang ni sama je. Okey. So sekarang bagi orang biasa, orang B40 ni yang jadi mangsa ni, dipaksa macam-macam, dibuli macam-macam, tunggal macam-macam. What should they do? Apa harus mereka buat? Nombor orang satu, B40. Nombor satu dia kena fokus dia punya cash flow. Dia kena fokus Dia punya cash aliran flow, wang sendiri. aliran wang sendiri mesti cukup. Kalau tak cukup, carilah kerja sampai cukup. Okey. Jangan berhutang lah. Okey. Berapa ramai B40? Berapa ramai B40? Dia hanya B40 di Kuala Lumpur. B40 hanya di Kuala Lumpur. Gaji dia 3,000 lah. Gaji 3,000 katalah tapi gaji tak gaji cukup di tiga- Kuala Lumpur. gaji Di luar 3,000. Kuala Lumpur cukup. Gaji 3,000 duduk Kuala Lumpur. Ya. Tetapi dia ada tanah Tanah kelapa sawit di dekat kampung. di kampung. Kalau dia buat satu homestay, dia boleh dapat 1,000 satu hari lah, Pak. Ya. Okey. Betul. dia So, tak So always orang kena fikir pasal duit. fikir duit dulu, Duit. bagi cukup aliran. Cukup. Perut kena kenyang dulu. Pasal untuk elak yang riba tu, elak hutang. Yes. Dia dulu bandar, dia Then, pergi hutang bank. okay. Berapa ramai orang gaji 3,000, ada 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. Kalau kau gaji 3,000, kau ada saving takkan? Tak ada saving dalam 10-20,000. Betul. 5 orang adik-beradik dah 100,000. Boleh buat tak tiny house 100,000? Boleh buat 3 biji. Dekat tanah tu, dia ambil income. Sebab kita, macam aku cakap, sebab kita compete dengan foreigner. Kita jadi pendatang di Kuala Lumpur. Kita kena fokus kita bukan pendatang. Kita kena fokus kita tuan tanah. Memang kita ada tanah tapi kat kampung. Pendatang tak ada tanah. Maka kita usahakan tanah tu supaya kita self-sufficient. Sebab sekarang ekonomi bukannya ekonomi kau kena kerja. Kalau ekonomi kau kena kerja, kau sebenarnya compete dengan Pekerja luar. kerja orang luar. Siapa nak bayar gaji kau? Kau boleh angkat barang. Ada bangla boleh angkat barang. Habis kalau kau minta RM20, bangla minta RM15. Baiklah kau. Tapi kalau kau ada tanah dekat Felda, bangla ada? Tak ada. So kita kena pakai kita punya strength. Kalau kau pandai main badminton, kau janganlah gatai main bola. Betul?
Lepas tu kau duk pulun main bola juga, lepas tu kau komplain. Tapi nak usahakan tanah tu, dia cakap tadi lah kumpul modal lah, 5 adik-beradik. Ini yang masalah ni. Kumpul orang. Dia Kumpul duit. kalau Koperasi. okey. Kalau Cara koperasi ni apa? dia macam ni lah. Solution ada 1001 solution. Ya. Semua orang ada dia punya solution sendiri. Ya. Tak fikir solution tu masalah besar. Tak fikir. Hanya meratap. Meratap. Hanya meratap, aku ni malang, duit tak cukup, harga barang naik, merungut. Ya. Tak guna pun. Cuba fikir. Kalau fikir tu always mental block, nak ambil duit ini. Always fikir, nak buat masalah. Itu sebenarnya bukan masalah, masalah dalam diri. Pemalas. Paling suka tunggu. Kita kena rajin. Nombor satu kena rajin berfikir. Rajin berfikir, mencari solusi. Itu kena. Setiap individu. Kalau tidak, kau tak boleh tolong. Jangan berpoya-poya. Jangan berpoya-poya. Kan? So technically buang masa tak boleh. Macam kita sembang macam ni kan. Kita bukannya mengumpat orang pun. Kita sembang fardu kifayah ekonomi. Kan? So ada tak kelemahan orang kita? Ada tak orang melepak dekat mamak sampai 2-3 jam? Ada. Bangla ada lepak? Mamak? Tak ada. Dia kerja. Dia kerja. So apa salahnya? Alang-alang kita duduk kat KL, kita ni hanyalah pendatang sama macam orang lain pun. Ada orang Kedah, ada orang Perlis, betul? So kau kerja lah. Kerja seteruk-teruknya, kumpul duit untuk kau nak jadi businessman. Kau kerja sebab ini negara kau. Kalau kau rasa tak cukup sangat duit, pergi kerja ke Australia, kerja dekat London. Betul? Kumpul duit. Tak pandai bahasa Inggeris, pergi belajar bahasa Inggeris. Alah, belajar bahasa Inggeris ni bukannya susah bang. Kau cakap orang putih kan, kau cakap dalam kabut pun lama-lama kau okey lah. Jack Ma dulu macam tu lah. Macam tu lah. So kita jangan komplain lah pasal PMX ke apa, bagi aku lah. Kita fokus apa yang okey untuk kita. Sebab apa yang diorang cakap, entah betul tak betul pun tak tahu. Banyak buang masa kita. Macam ustaz yang cakap kat satu kampung, Nabi Isa tu anak Tuhan. Semua satu kampung percaya, dia nak jadi bos. Sebab hanya dia jumpa Nabi Isa dalam mimpi. Syok. Tapi yang kau percaya apa hal? Kenapa kau percaya? Sebab Islam datang untuk membebaskan diri. Bukan saya percaya, buang masa pula. Buang masa banyak. Okey. So government kena bantulah usaha ni yang orang nak usahakan gerak balik ekonomi luar bandar kecil. Pakai kita punya strength. Apakah kita punya kekuatan kita? Kekuatan kita ada pemandangan. Ada yang homestay, bendang homestay kaki bukit dekat Kinabalu. Benda-benda ni lah yang kita jadikan produk pelajaran, kita dapat forex masuk. Foreign exchange dapat free masuk. Sebab apa? Benda yang orang lain tak ada strength. Aku nak tanya kau. Kita ada pantai Langkawi, kita ada pantai Phuket. Antara pantai Langkawi dengan pantai Phuket, kita compete lah kan? Ramai kat Phuket. So kita buatlah satu benda yang kita tak ada competition. Kita buat dekat geng-geng yang duduk tepi Kota Kinabalu patut jadi super rich lah. Sebab itu bukit yang cantik tu. Benda-benda yang ada tapi tempat lain tak ada. Itu kita kena make sure kita hebat lah. Macam example lah, kalau kita tanam musang king, kaya kan? Sebab orang lain tak boleh buat. Kita musang harum manis. Betul? Kaya tak harum manis? Orang yang tanam harum manis. Sebab orang lain tak boleh buat. So apabila orang lain tak boleh buat, kita ada advantage. Itulah kita fully capitalize. Yang mana kita kena compete dengan orang. Aku tanya kau nak buat kereta ke? Kau boleh compete dengan China ke? 2000 tahun dulu China dah print plate kan? Pinggan yang corak-corak warna biru tu. Betul? 2000 tahun dulu kita apa buat? Dia dah buat lama dah, kilang dah. Kita tak ada compete dengan dia. Biarlah dia. Tapi kita jual barang yang dia tak ada. MD2 dia tak ada. Betul? Kita tak payahlah compete dengan dia. Sebab bila macam ni kan, macam ni. Ini aku tunjuk yang 1 hektar. Kalau kau tunjuk satu dunia, sama lah. Aku punya strength buat sawit. China tak ada sawit. So aku barter trade dengan dia. Aku bagi sawit kau, aku nak apa yang kau ada. Bukannya dia pun kena terhegi-hegi tanam sawit dekat Shanghai, entah jadi tak jadi,
Kita pun terhegi-hegi buat kilang ni. Buat apa? Lagi satu, kekuatan kita minyak. Betul. Macam mana, ni minyak kita ni, are we really consolidate, harnessing it? So, your feel, Petronas dah cukup. Dia kata Petronas tak boleh, Petronas tanggung banyak hutang negara kan? Dia the best well managed national oil company. Petronas. Memang kata dia tak mampu bagi royalty kepada Sarawak lagi, tak boleh kepada Atau aku tak tahu. Kelantan, Terengganu. Tak, dia mampu bagi royalty. Government mampu. dia tak bagi. Jadi government yang ambil lah dari Government Petronas. MOF. Petronas ni owner dia adalah MOF. Ministry of Finance. Kan? So MOF lah kita bagi. Kan? Kau macam ni lah. Katalah aku adalah major shareholder company ABC. Betul? Ya. So semua untung bagi kat aku, betul? Tapi aku cakap ABC yang tak bagi royalty. Fair? Is it fair? Kesian lah dekat ABC. ABC tu Government ada become semua, the benefactor lah. semua Government yang makan ambil. gaji. Dalam Petronas tak ada orang pun nama Abu bin Petronas. Betul? Company tu dipunyai oleh kerajaan 100%. Okay. So now back to that common person yang B40 ni. What you're saying, demand that they change the culture tau. Pasal saya tengok ini problem culture ya. Dia cakap orang duduk, Dia lepak. kena realise yang dia adalah pendatang Yalah, di Kuala Lumpur. Maka dia kena kerja lebih kuat daripada pendatang Myanmar, pendatang Nepal. Tapi dia ada satu added advantage. Dia adalah lokal dekat sini. Ya, lokal. Dia ada kampung. Macam mana dia kena buat duit supaya dekat kampung dia, dekat kampung dia tu, benda yang dia boleh generate income yang sangat banyak. Sebab ni aku tanya dekat engkau. Yang datang KL, kau pergi check. Orang Melayu lah. The most second generation. First generation, main dari kampung. Pendatang tak? Pendatang. So, kalau kau daripada kampung datang KL, makan gaji, tapi kau komplain tak cukup duit, kenapa kau tak pergi London? Pendatang tak? Kenapa kau tak pergi Australia? Sebab kita boleh pergi London. Kita cakap orang putih dan dia pun terima orang Malaysia. Tapi bangla susah. Indonesia susah. Betul tak? Ni saya cakap orang yang tak ada duit. Orang yang memang miskin. Dia boleh pergi Australia kerja, dapat lagi banyak. Jadilah pendatang ke negara lagi maju. Kumpul duit. Kerana Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal datang sini payah. Mereka tak boleh pergi. Kumpul duit tapi tak boleh buat homestay dekat Australia. Buat homestay dekat Koreang. Betul? Macam-macam industri boleh Sama buat. macam orang pendatang sini, dia hantar duit balik. Betul. Dia buat bisnes kat negara dia. Betul. Banyak macam tu. Kenapa kita tak ada mentality yang macam tu? Kita always complain. Kan? Kita always complain, highlight masalah, solution tak ada. Untuk orang yang bagi solution macam kita ni, kalau kau sembang dengan dia orang, kita bolehlah cakap banyak, dia banyak duit. Betul tak? Sebab apa? Dia dah ada mental block. Padahal orang yang tak banyak duit, pendatang tu, macam itulah dia buat. Berapa ramai orang Indonesia, aku punya mate, datang sini kerja apa semua, gaji dia tu, aku yang advice dia suruh dia beli tanah, dia beli benda. Memang dia simpan duit sebab kalau dia bagi dekat saudara mara dia habis juga. Semua joli lah, beli TV besar, beli itu. So dia always balik beli bendang, beli ladang getah. Last kali, duit hasil tu, saudara mara nak ambil lah sebelum dia balik, betul? Aset tak habis. Betul? Dia dah balik pencen, dia dah pencen lebih kurang dah 5 tahun. Dia pencen, dia senang kat sana. Yes. Tapi mesej aku. Kan mesej family aku lah. So, nampak tak? Dia datang sini, dapat duit, beli aset yang generate income. Okay. So, sekarang keadaan di pendatang-pendatang dah datang sini, sekarang makin bertambah, makin kukuh, makin kaya. And dia pula boleh operate tanah tau. Ambil tanah orang, pajak tanah orang. Itu adalah governing. Okay. Kau tengok UAE. Salah orang kita lah. UAE, United Arab Emirates. Aku pernah duduk dekat Dubai. Lokal hanya 15%. 85% foreigner.
Ada foreigner dia buat hal. Siapa buat hal, deport immediately. Aku pergi sana, dia ada sponsor. Sponsor. Sponsor aku Almana Group. Okay. Kau tahu tak? Aku tak boleh berhenti dari pergi kerja kat tempat lain. Almana ni kira macam owner hamba abdi lah. Aku kena balik Malaysia, dia kena bagi good recommendation untuk aku datang balik kerja dengan orang lain. Nampak tak? Kat Malaysia boleh buat macam tu. Kenapa tak buat macam tu? Kita kena govern. Negara ni kena govern. Bukan autopilot. Sekarang, apabila orang kata Melayu pemalas, yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 malas, semuanya yang pangkat besar. Itulah pemalas nombor 1. Yang pangkat besar. Hanya suka sembang je. Tapi itulah pemalas. Negara ini tidak digovern langsung. Tidak diurus dengan baik. UAE 15%. Dulu aku punya lawak lah bila aku kat sana kan. Dia United Arab Emirates. Ni Emirates ni kita orang punya lah. Geng-geng expatriate Melayu kat sana lah. Ni. Dia punya semua imigran. European manage. European manage. Dia sama macam kalau zaman dulu Sam Gabi, Gatri, European manage. Tapi hak milik tanah still maintain Arab. Indian run. Dia ambil semua orang India. Indian run. Semua operasi dia. Operasi semua penuh ke India. Ni. Afrika. Ini Arab takes expensive salary. Arab ambil. Emirates. European manage, Indian run, Arab take expensive salary. Oh, itu maknanya UAE lah. So, dia control. These are in order for Arab to always take expensive salary, mereka ni adalah owner hamba abdi. Siapa hamba abdi mereka? Orang-orang pendatang. Orang India, orang Eropah, dan orang Malaysia macam saya dululah. Kami ni hamba abdi Indonesia, Afrika. Indonesia, Afrika. Tapi yang ramai lah. Yang ramai adalah India. Tapi Mak Saleh lah kebanyakannya. So orang Malaysia ada baik sikit daripada India. Kan? So they are well governed. Dia govern. Mereka jaga dengan baik. Mereka jaga dengan baik. Kita tak boleh beli property. Kita tak boleh own the port. Kita tak boleh own. Ini kita gadai tanah. Habis semua. Kita jual je. Nak duit. Nak ambil duit untuk. Sebab nak ambil duit. Sebab apa? Sebab kita rasa rendah diri. Kita merasakan US dollar tu bernilai. Dia bawa US dollar, dia beli tanah kita. Kita bawa duit APEC, boleh berlaku tak beli tanah kat US dollar? Kat US. Tak kan? Kenapa kita tak treat the same? Nampak tak? Kita ni konon-kononnya sendiri merasakan inferiority complex. Kita sanggup ambil duit US dollar, mamat tu pun print juga. Kita gadai tanah kita. Nampak tak? Sebab tapi itulah Islam ni membebaskan manusia daripada perhambaan kepada makhluk, kepada perhambaan hanya pada Allah. Apa Allah cakap? All men are treated equal. Semua manusia adalah sama. Sama hak. Dilayan sama. Yes. So raja dan prophet-prophet yang terkenal hanya dua saja. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Yang raja. Nabi pangkat raja. Nabi Daud ni nak jadi raja pun, dia pun tak tahu dia raja. Waktu perang jalut dengan tanduk je. Betul? Kan? Tiba-tiba dia jadi anak raja. Dia kahwin dengan anak raja, dia jadi raja. Kan? Nampak tak? Ada dia minta nak jadi raja macam iblis. Tak ada, Allah lantik. Kan? Okey. Nabi Sulaiman anak dia memang confirm, obvious lah. Bapa dia own separuh, pak mertua, datuk dia own separuh. Memang confirm dan Nabi Sulaiman lagi besar daripada Nabi Daud. Okey. Nanti aku bawa. Ada ayat pasal Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Allah suruh dia bekerja. Sebab untuk bersyukur. Maka tak boleh pencen lah. Raja tak boleh duduk saja. Tak boleh duduk saja. Mesti bekerja sebab untuk menzahirkan kesyukuran. Ayat lebih kurang surah mana? Kita cari ayat. Nabi yang kaya, yang raja pun disuruh Allah bekerja. Okay, nak cari ayat dia. Terima kasih Firdaus, boleh banyak ni.
Ini penting ni, fardu kifayah ni. Kita selalu datang sini untuk tanya ilmu ekonomi lah. Kerana kita sendiri pun nak tahu. Pun Cina Pack ada bisnes komputer ke apa ke. Ini ilmu free. Kita nak tahu dari sudut Quran. Ilmu ekonomi dari sudut ini Islamisasi. Sains pun dari sudut Quran. Apa jua ilmu? Puluh hal. Semua ilmu adalah daripada Allah. Ahaqu min Rabbi. Jadi sahabat ni selalu cari ayat Quran. Apa-apa pun. Ini penting. Apa ayat dia? Apa ayat dia? Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan ini surah apa? Surah aku ambil itu. Tak okey. ingat dah. Okey, tak apa, nampak. Dia ayat. Dia ayat 13 tapi surah nanti aku cari. Tak apalah, kita baca ayat dia. Kita baca ayat dia. Ayat 13 Ini sebenarnya aku hantar dekat family aku lah. Okey. Ayat 13 para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dan gedung-gedung yang tinggi dan patung. Jadi jin ini buat semua benda itu. Ya. Kau baca habis dulu. Kau baca, jangan kau baca, kau tafsir, kau baca tak apa kena baca. Baca habis dulu, baca habis. Sebenarnya kau kena baca 5 sebelum, 5 selepas. 5 sebelum dan 5 bukan baca sikit tafsir, tak boleh. Ini cara baca ayat Quran. Dia kena konteks. Dia kena konteks. Kita kena cari konteks. Jadi seperti sekitaran. Kena bagaimana dia dikenakan. Okey, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Dia orang bekerja dengan manage uruskan jin-jin tu. Bekerjalah. Betul? Kalau based on ayat ni, hai keluarga Daud. Boleh pencen tak? Tak boleh lah. So orang yang pencen tu sesat ke tak sesat? Ingkar lah. Ini perintah Allah ni. Tapi tu Allah kata pula. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Syukur. So kalau aku pencen. Tak bersyukur lah. Aku pencen. Tak mau kerja. Aku hanya tak mau kerja. Pakai duit. Ronda satu dunia lah. Jadi aku tak jumpa kau. Kalau kau tanya, aku tak cakap lah experience aku dekat Iran lah, dekat Caspian Sea, dekat Mediterranean. Jadi bila aku tak cerita, apa tak? Sebenarnya, apa yang Allah bagi kat aku tu, tak bersyukur lah. Yalah. Tak bersyukur lah. Kita tak zahirkan kesyukuran. Yalah. We don't apply atau kita bagi manfaat lagi lah. Pencen ni maknanya saya tak mau bagi apa manfaat lagi lah. Saya nak just enjoy my life. Bila yang aku sampai mati ya. Aku nak tunggu aku mati je. Tak boleh. So tak boleh. Betul lah, tak ada pencen. Memang tak ada pencen. Memang tak ada pencen. Tak boleh pencen lah. Semua rasul-rasul mana ada pencen. Kerja yalah. sampai mati. Gaji pun tak ada. Abu Ayyub Al-Ansari sampai umur 90 tahun pergi lawan. Kan? Betul tak? Pergi perang kan? Ada pencen. Sahabat-sahabat Nabi ada pencen? Ada. Tak ada. So kita ni all men are created equal. All men are created weak. So kita created what? Weak. Lemah. Kita semua dicipta lemah. So sebenarnya kita ni boleh jadi sehebat-hebat manusia. Tak ada hal pun. Katalah ada Sultan Muhammad Al-Fatih. We can become like Sultan Muhammad Al-Fatih. Tak ada hal pun. Tak payah nak terpesona. Kan you work for it lah. Dan tapi kau kena make sure bila kau ada kuasa, kau jangan jadi perangai macam Firaun. Sebab kau weak. Nyamuk satu je boleh huru-hara. Kan? So sebenarnya kau kena tahu ni. So this ayat ni yang menyebabkan bila ada ustaz datang cerita kat kau, kau jangan percaya 100%. Janganlah terpesona, this is holy man. Itu ajaran sesat adalah holy man. Kan, cium tangan lah. Kan, dengan pendeta-pendeta, dia cakap apa pun mesti taat. Come on lah. Sebab apa yang kau cakap, okey, ni aku nak balik. Ni another basic. Kita ambil rukun iman. Okay. Kita buat rukun iman. Nombor satu, percaya kepada Allah. Betul? Ya. Betul, percaya kepada malaikat. Lepas tu, kitab-kitab. Ya. Rasul. Kiamat. Betul? Kodok dalam pada. Kan? Ya. Okey.
Rasulullah SAW adalah Al-Amin. Sebelum diturunkan kitab. Betul? Ya. Ya. Bila diturunkan kitab, kita value kitab tu, maka kita mengiyakan itu ayat daripada Allah. Betul? Ya. Okey. Yahudi tak nak value kitab, dia nak value Rasul dulu. Sesat tak? Ya. Pasal sikun tak betul. Okey. Kau boleh tak? Kau percaya pada hari kiamat, tapi kau tak percaya kepada Allah. Rukun iman kan kon. Dan dalam semua benda ni adalah benda gaib. Yang kita nampak sekarang hanya kitab. Inilah mukjizat akhir zaman. Kau baca kitab tu, kau kena yakin itu daripada Allah. Betul? Ya. Bila kau yakin dia, maka semua settle. So, maula-maula yang handsome tu, kan? Kau tak evaluate apa yang dia cakap. Dia cakap kitab ke apa. Tapi kau evaluate sebab dia handsome. Sesat tak? Sebab kau percaya Rasul dulu. Kau percaya sebab dia handsome dulu. Lepas tu, kau tak check dia punya kitab-kitab, Jahannam lah. Dia cerita kiamat dulu. Sebab kau kena tahu, kitab ni, the first kali, mesti ini. Ini kena Asas. Sebab itulah ramai orang sesat. Sesat dengan apa? Dengan ni, Rasul pembawa cerita yang bukan kitab-kitab. Bukan Rasul pun. Ni Rasul yang mesti lah. ada risalah lah. Ni, Rasul tipu, tak ada risalah. Hanya pendapat. So kau ikut pendapat dia, Natijah dia. dengan kau masuk dalam lubang lah. Lubang biawak. So inilah dia. So nampak tak? Kalau sikun tak betul, kau sesat. Yahudi tak nak percaya Al-Quran sebab dia fokus Rasul. Rasul ni bukan orang Arab. So, bukan orang dia. Rasul ni semua orang Arab. Dia tolak. Bila dia tolak, habis semua. Termasuklah orang-orang sesat sekarang, dia percaya dekat Rasul ni pula. Kan? Apa yang Rasul ni sampaikan, semua pendapat-pendapat yang tak selari dengan kitab, terjun masuk kolam. Okay. So, why kenapa umat ni turun-menurun dah negara yang banyak masjid, banyak madrasah, banyak. Tak faham benda asas macam ni. Ini benda asas ni. Saya belajar dulu tahu ni. Banyak sangat guru. Sebab ada banyak belajar, pendapat orang dah banyak dalam kepala. Jadi bila pendapat orang dalam kepala, maka teori ekonomi pun macam-macam lah. Keynesian lah, apalah semua ada. Jadi bila berfikir tu kurang. Sebab tak kurang berfikir. Adakah kamu berfikir? Bukan adakah kamu menghafal maklumat. Nampak tak? Kita bukan hafal maklumat. Kita kena menjadi manusia yang berfikir. Lala pun dia tak faham. Kita pergi mana pun kita fikir. Tapi apabila dalam kepala tu banyak sangat, itulah Islam ni sebenarnya membebaskan manusia daripada perhambaan pada makhluk, daripada perhambaan pada Allah. So nak menjadi hamba Allah, fokus kitab ni, kitab ni akan cerita semua benda ni, kau clear semua kau punya semua pendapat manusia, kan? Kau hanya nak kata-kata Allah. Dalam kitab Allah dah clearkan semua masalah ni. Okay. So kalau kau lupa pasal nak betul-betul study Al-Quran untuk faham daripada kulit ke kulit, kau akan menjadi hamba makhluk. Salah siapa? Salah guru. Tak boleh salahkan guru. Tak boleh salahkan guru. Guru pun tak tanggungjawab. Orang yang salahkan orang lain, tahu siapa? Iblis lah. Dia salahkan Allah yang menyesatkan dia. Sampai hari ni pun dia tak taubat. Sebab nampak tak? Dia salahkan. Sebab last kali kita manusia ni kena tahu kita salah, taubat. Lepas taubat, barulah kita clean balik. Kita nak berada di jalan yang lurus. Yang penting tu jalan yang lurus. First kali kena taubat. Nak taubat tu kena tahu kita yang salah. Jangan hilang fikir lah. Jangan, do not get hijack lah. So yang do not relegate your thinking lah. Keliling kita ni, kita tak kisah. Okey. Katalah kita hidup zaman Nabi Musa. Kan? Nabi Musa. Firaun jahat tau. Bunuh baby. Kan? Tapi kita hidup zaman Nabi Musa. Kan? Boleh masuk syurga tak kalau kita beriman? Betul? Boleh. Kalau kita hidup zaman Rasulullah SAW, Rasulullah cerita pasal Quran, kita dari jauh lah.
Untuk apa yang Muhammad cakap tu. Kan? Betul lah. Kita tak ambil tahulah. Ada harapan tak masuk neraka? Ada. So, tak penting pun. Leader kita Fir'aun ke, leader kita Rasulullah SAW pada zaman tu ke, yang penting masuk syurga. Kita adalah umat Rasulullah SAW sekarang. Kita kena yakin yang inilah time yang terbaik yang Allah jadikan kita. Sebab kalau kita hidup zaman Rasulullah SAW, takut kita tak jadikan Rasulullah SAW tu ketua kita. Pasal masa tu tak sure siapa orang ni kan. Dia So dia sekarang cuma fokus nanti nak masuk syurga. Tapi ada orang gila dunia. Oi, tak boleh. Kita kena buat kumpulan untuk ambil. Kena harta ini, ambil negara ni. Sebenarnya tu cinta dunia. Allah kata dunia tak ada value. Sebab tu Allah bagi ujian. Sebab dunia tak ada value. Yang gila nak ada value ni geng pengikut iblis. Betul? Kita hanya fokus menjadi hamba Allah. Allah bagi dunia dengan hina. Dunia tu hina. Berapa ramai orang menghinakan diri untuk dapat dunia. Dia ambil rasuah untuk dapat dunia. Dia menipu untuk dapat dunia. So bila dia menipu, dia ambil rasuah, dia jahat, di langit, dia jadi manusia hina ke manusia mulia? hina. Dia hina untuk dapat dunia. Tapi kalau dia fokus, dia rasuah tak ambil. Cakap benar. Kan? Dia maintain sebagai insan yang mulia. Allah bagi dunia, dunia tu hina. Untuk faham? Dia mulia, dunia yang hina. Macam tu lah. So memang dunia tak ada value pun. Kan? Ini Tidak lebih daripada kalau teknik bangkai macam bangkai keldai lah. sebenarnya sabar itu, saya tengoklah lama-lama. Bukan sabar lama sangat kadang. Ni. Untuk dapat sabar, kau mesti kena ikut sekuen. Kau percaya Allah, kau percaya malaikat, kitab-kitab. Baru Rasul, kau percaya kiamat. Kau tak nak qadar ni, kau akan sabar. Sabar tu you ikut. Sama juga ni. Kau beriman, semua orang rugi. Ini kalau masa, demi masa. Semua rugi kecuali beriman, amal soleh, pesan dengan kebenaran, pesan dengan kesabaran. Okey. Aku nak tanya kau. Kalau kau tak ada iman, kau boleh buat amal soleh tak? Boleh. Tak boleh lah. Sikun kena betul. So iman dah buat, amal soleh dah buat, dah buat amal soleh. Tapi kadang-kadang cakap bohong. Bila cakap bohong, ada harapan tak? Amal soleh pun dah sekali jahanam. Betul? Ni kau buat iman, kau buat amal soleh, kau buat semua kau buat benar. Okey. Ini terpisah. Ini semua yang kita buat. Kita in control. Sabar ni apabila ada qada dan qadar. Benda last sekali. Allah uji. Bila Allah uji, kau sabar ke tak sabar? So bila Allah uji Fir'aun dengan Nabi Musa bawa risalah, dia cakap, dia iman pun tak ada, amal soleh pun tak ada, cakap benar pun tak. Bila Allah uji, kau rasa dia sabar tak? Tak sabar. Tak sabar, dia cakap bohong dia semua. So kalau kita ni orang Islam, iman 50-50 lebih kurang je, amal soleh pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Kadang-kadang buat amal yang jahat pun. Cakap pun kadang-kadang bohong. Bila Allah uji, kau rasa dia sabar tak? Tak sabar. Rugi lah. So last kali kita hidup kat dunia ni, kita fokus 3 ni. Sebab adakah kamu rasa kamu sudah beriman sebelum kamu diuji? Jadi kalau orang tak beriman, Allah tak uji tak ada hal. Sebab Allah kata orang beriman. Adakah kamu rasa kamu sudah beriman sebelum kamu diuji? So, kalau kita beriman, mestilah Allah uji. Tapi bila Allah uji, kita dapat sabar. Memanglah ujian kita tak seteruk ujian orang Palestin. Betul? Mungkin iman dia orang hebat lah. Kau tengok iman dia orang hebat lah. So Allah akan uji kita ngam-ngam kita punya level je. Surah Al-Baqarah 3 ayat yang last kalau kau baca kan. Allah akan uji kita ngam-ngam kita punya level je. So ni bila Allah uji barulah sabar. Sebab sebelum Allah uji, kita kena make sure kita buat all these 3 ni sebaik mungkin. Sebab kita nak dapat sabar apabila diuji.
Kesabaran tu lah, because ini macam kata tadi lah, poor mentality tau, poverty mentality. Dia rasa Banyak alasan. dia rasa miskin, dia dengki, dia cemburu kat orang kaya, tapi dia tak nak lalui, sabar, belajar, fokus, dia nak shortcut. Political lah, janji politik. Dia macam janji iblis lah. Janji. Tak betul pun tak tahu, tapi percaya. Sekarang banyak orang bangkit kat saya soal pencen lah. Dia kata tak dapat apa isu. Kau dah pencen. Kita tak ada pencen. Dia pula pencen dia. Dia takut pencen dah dapat. Dah gaji ni, pegawai semua ni. Okey, Jadi, satu benda yang kita tak boleh ubah. Kan? Kata hidup zaman Nabi Musa lah. Kau boleh ubah Fir'aun tak? Tak boleh kan? hanya Allah boleh ubah. Then kita berusaha bersungguh-sungguh supaya kita okey. So ini, kalau Do what you can lah. boleh kita berusaha untuk ubah bersungguh-sungguh supaya pencen ada lah apalah, tapi aku takut kalau aku buang masa letih. Masa letih. Aku letih. Lebih baik aku fokus tingkatkan pendapatan diri dan keluarga. Sebab kau tak boleh ubah. Ada benda kau tak boleh ubah. Kau bohong je. Sebagai usahawan lah, keluar dari sistem lah. So kalau di situ, sama dengan kalau makan gaji. Kau cari gaji yang besar lah. Kau jangan komplain gaji kecil. Ya, cari gaji besar. Cari gaji besar. Lepas tu bila dapat gaji besar, jangan joli, simpan. Sebab apa? Selagi kau dapat gaji, kau adalah hamba abdi. Kau simpan untuk kau merdeka dengan usahakan tanah kau. Kalau tak ada tanah, kumpul duit, beli tanah dulu. Tapi takkan tak ada tanah. Kau kata kau orang warga negara. At least ada lah Tok Nenek yang ada tanah. Betul. Tapi Bukan tanah sendiri, Tok Nenek punya Tok tanah. Nenek punya tanah. Mestilah ada tanah. Itulah panggil tanah air. Kalau kan. Tanah air yang kita bukan tuan tanahnya sendiri ya. Itu. Ini Mahdi kata lama-lama orang Melayu dah tak ada tanah air lah. Sebab apa dia jual? Dia jual. Mungkin dia kan. Technically itu orang lain. Kita kena fokus kita je. Kan kita kena fokus kita. Ekonomi ni kita kena fokus. Sebab semua orang bagi servis tau. Aku bagi masa aku 10 jam untuk aku dapat duit. Ini adalah normal people. Sama tak macam imigran? Ya. Sama lah. Kau tak ada apa. Lepas kau bagi servis untuk dapat duit, lepas tu kau boleh beli tanah. Bangla, Nepal tak boleh beli tanah. So kau belilah tanah. Your meeting at 9 eh? 9. Nak minum tak? Tak, aku puasa. Oh, you puasa lagi. Okay. Itulah. Okay. Alright, very good. InsyaAllah kita akan sambung lagi seri akan datang. Ini nak upload ke YouTube lah. Assalamualaikum. Nak ask apa doa paling baik yang nak? You ajar satu doa. Your recommend lah, your personal lah. Apa doa paling yang dari Quran lah mesti dari Quran. Doa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman untuk mengilhamkan dia untuk beramal soleh. Untuk bersyukur dengan nikmat yang diberi. Kita punya nikmat apa? Nikmat kita dapat Islam. Kita ada masa free. Kita ada duit yang cukup. Mana makanan cukup. Kita nak Allah bagi ilham. Okey, ayat mana tu? Ada ayat. Tunjuk ayat. Ini nak tunjuk ayat doa. Doa Nabi Sulaiman. Kerana maksudnya ya, doa Nabi Sulaiman mengilhamkan buat baik. So kira apa benda yang kita nak buat ni, kita benda cita-cita ni, kita minta doa kat Allah, ini kita punya amal soleh. Okey. Kita nak beramal soleh. Ini doa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya. Nabi Raja, Nabi paling kaya. Ini doa mereka. Jadi sahabat ini sentiasa tahu mana-mana doa kita tak tahu. Kita kena usaha macam dia ni. Ini tahu ayat-ayat ni. Dia ada 4 doa. Detik hikmah. Okay, first doa. First doa. Ini doa dia Surah ayat 35. Surah Syad ayat 35. Kau baca makna dia. Qala rabbi Artinya, ya Tuhanku, Abila wahab li mukal yang bagi al-hadim min ba'di ma'antal wahab. Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak seorang jua pun memiliki sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Lepas tu doa Nabi Sulaiman. Ini doa untuk kaya. Untuk kaya. Okey. Doa untuk kaya. Sebab apa yang kita doa, kalau kita tak dapat kat dunia,
kita dapat dekat akhirat. Okey. Allah kan Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Ya, ya. Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Kita kena yakin Ya, ya. apa yang kita percaya, Hmm. apa yang Allah buat, Hmm. itulah yang jadinya. Hmm. Kan? Kita kena yakin Hmm. Allah menurut sangkaan hamba-Nya. Okey. Ini surah Al-Naml ayat 30-31. 6 ayat 30 ke 31. Sesungguhnya surat ini dari seorang bernama Sulaiman, menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kalian sombong kepadaku, tapi datanglah padaku supaya orang bersadar diri. Okey. Ini adalah doa untuk meluluhkan hati Ratu Balqis. Kita dealing dengan ramai orang kan. Jadi ni doa. Tadi untuk kaya, tadi ni untuk Dengan orang. Ini Doa diberi pemahaman dari Nabi Sulaiman. Kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Setiap dari mereka kami berikan perizinan. Kami tundukkan gunung dan burung kepada Daud. Mereka bertasbih. Kamilah yang melakukan itu semua. Wahai zat yang hidup, wahai zat yang tegak. Tuhan Musa, Harun, Tuhan Ibrahim, Tuhan Muhammad. Tuhan kurniakan aku pemahaman, ilmu, kebijaksanaan dan akal dengan rahmat-Mu. Ni untuk kita faham agama. Untuk kita jadi bijaksana. Betul? Okey. Tapi ini dari kitab lah. Karya Syekh Muhammad Arsyad Bang. Ini yang tadi ni. Ini ayat mana? Okey. Ini? Inilah yang aku cakap tadi tu. Doa Nabi Sulaiman agar tetap Tak bersyukur. Surah An-Naml ayat 19. Rabbi berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Okey, ini doa Nabi. Ini doa baiklah. 6 lah. 6 ayat berapa tadi? 6. 6 ingat tak? 6 ayat 19. 6 ayat 19. So kita minta Allah bagi ilham untuk kita buat baik. Ya. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa-doa itu kita tamat ya. Kita sambung lain kali. Bismillah.